The next law adalah apa yang disebut sebagai combined gas law. Okay, combine, tahu combine? Gabungan. Gas law yang bergabung, kan? Gas law yang bergabung. Okay, setakat ni ada berapa gas law yang you dah belajar? Baru 2 kan? Boyles, Charles. Jadi kalau kita kata combined gas law ni adalah gabungan antara Boyles dengan Charles lah. Okay, gabungan antara Boyles law dengan Charles law. Jadi guys ni macam ni tau, kalau kita tengok kan. Okay, ini adalah hasil dia. Mungkin tanya, sir, kenapa dia punya hubungan jadi macam ni? Okay, kalau kita recall balik guys, Boyle kata apa? Boyle bagi tahu volume berkadar songsang ataupun inversely proportional dengan pressure. Charles pula bagi tahu volume berkadar langsung dengan absolute temperature. Kalau kita tengok untuk kedua-dua gas laws ni, Boyles dan juga Charles, okay, Boyles dan juga Charles, kedua-dua ini ada volume of gas. So ini pun volume of gas. Jadi apa kita nampak? Volume of gas betul berkadar langsung dengan temperature. Tetapi dalam masa yang sama, volume of gas berkadar ataupun inversely proportional dengan pressure. So kalau kita combine these two guys, itu yang kita akan dapat hubungan ini. Kita akan dapat hubungan ni. Maksudnya volume of gas directly proportional dengan temperature tetapi inversely proportional with pressure. Dan daripada sini guys, itulah datangnya this hubungan. Tapi guys kena ingat tahu, dalam kes ini kita ada 3 variable yang boleh berubah tetapi yang kekal constant apa? Yang kekal constant adalah mole. Nampak tak? So bila kita tengok daripada sini kan, so kita akan dapati PV over T, kita akan dapat suatu nilai yang constant. And from here guys, itu yang datangnya this relationship. Okay, P1 V1 over T1 equals to P2 V2 over T2. Okay, P1 V1 over T1 equals to P2 V2 over T2. Okay, saya nak tanya, kalau tadi kan Boyle's law, kita tahu pressure dengan volume kan dia punya hubungan dan temperature dengan mole constant. And then dalam Charles, volume dengan temperature yang berubah tetapi pressure dengan mole adalah constant. Tapi dalam kes combined gas law ni guys, yang constant cuma satu saja. Kan ingat 4 variable tu? Kan 4 variables. Yang constant cuma mole sahaja. Yang berubah adalah pressure, volume, temperature. Jadi dia punya hint dia dekat sini, bila kita nak tahu kan, bila masa nak guna combined gas law ni, dia macam ni tau. Kalau kita akan gunakan combined gas law, sekiranya information yang diberi pada kita tu, kita akan dapati pressure, volume dan temperature berubah, hanya mole sahaja yang constant. So dalam kes ini guys, itulah di mana kalau kita nak selesaikan problem tersebut, kita akan apply this combined gas law. Tak apa, ada satu contoh soalan yang berkaitan dengan combined gas law ni. Okay, cuba you guys tengok question number 3A. Let's look at 3A guys. Tutorial masih tutorial yang sama. Tutorial 5.1, question number 3A. Alright, so what do we have here? Chlorine is widely used to purify municipal water supplies. Ini bekalan air lah. Biasanya dia akan campur dengan klorin. Dan juga klorin juga banyak digunakan untuk swimming pool. Okay, itu sedikit lah tentang klorin ni. Okay, and then back to the question. Suppose that the volume of a particular sample of chlorine gas is 8.7 liters. Nampak tak? So sekarang ni guys kita buat macam ni. So ini 8.7 liters ni kita labelkan sebagai apa? Kita jadikan dia sebagai V1. Jadi V1 8.7 liters. Right, and then add pressure berapa? P1 895. Nampak kali ni guys, dia bagi unit pressure dalam torr. Selalu kita jumpa ATM dengan millimeter mercury saja kan sebelum ni. Kali ni dalam torr pula dia bagi. Okay, and then dia bagi apa lagi? Dia bagi temperature T1 kan. So T1 adalah 24 degree Celsius. Okay, nampak? Ini yang diberi pada kita. And then what else? Okay, dia bagi tahu dekat sini juga.
what the temperature will the volume be 15 liters? Maksudnya itu adalah V2 guys. V2 adalah 15 liters. And then if the pressure is 876 torr. So itu adalah apa? P2. Jadi P2 876 torr. Soalannya sekarang, apakah nilai T2? Okey. Dan dalam soalan ni, walaupun dia tak mention at all tentang mole of gas, tapi kan dia dah bagi tahu, suppose that the volume of a particular sample of chlorine gas. Maksudnya kita ada suatu sampel chlorine gas guys. So bila kita ubah pressure, ubah volume, ubah temperature, kan bilangan mole masih sama. Di dalam kes ini, okey, bilangan mole adalah constant. Nampak tak? Bilangan mole of gas ataupun bilangan mole chlorine adalah constant, tak berubah. Jadi guys, sekarang apa kita nampak kat sini? Jadi nak solve problem ni guys, kita kena gunakan apa? Boyle's law, Charles law ataupun combined gas law. Siapa boleh beritahu saya? Siapa boleh beritahu saya? Nak selesaikan soalan ni, kita nak guna which law? Okay, kita recall balik Kalau you guys nak guna Boyle's law, apa yang perlu constant? Guys, Boyle's law. Temperature. Mole. Bukan temperature je, mole sekali. Temperature dan mole. Kan? Temperature dan mole of gas. So dalam kes ni temperature constant tak? Mana constant? Sebab itu yang dia suruh kita kira kan? So temperature tak constant. So ini kita tak boleh apply Boyle's law kat sini. Okay, yang kedua, Charles law. Dalam Charles law apa yang mesti constant? Pressure dan juga mole. So adakah pressure constant dalam soalan ini? Tak, pressure berubah. Kan, pressure berubah. Jadi sekarang ni the only thing ataupun the only variable, the only pemboleh ubah yang kekal mala ataupun yang kekal constant adalah mole sahaja. So maksudnya kita ada 3 variables guys, 3 variables, volume, pressure dan temperature. Dan kita dah bincang tadi kan, kalau kita ada 3 variable, kita kena apply apa? Combined gas law. Jadi in this case guys, kita akan apply combined gas law tadi. Okay, jadi apakah formula dia yang tadilah yang kita bincang tadi kan? Untuk combined gas law. Saya clear up the screen dulu. Okay, so dalam case ni guys, so ini what we're given kan? Okay, and then inilah dia. By using combined gas law, you guys boleh nampak tak? Macam kecil sangat lah pula. Boleh Okay, jadi P1 V1 over T1 equals to P2 V2 over T2. Kan, ini adalah daripada combined gas law tadi. Gabungan apa? Gabungan Boyle's dan juga Charles. Okay, Boyle's dan juga Charles, kita akan dapat combined gas law. So, apa kita akan buat guys? Substitute all the values. Okay, gantikan ke semua nilai yang diberi. And finally guys, kita boleh kira nilai T2. And since, guys ingat and since this combined gas law ni, dia kan gabungan Boyle's dengan Charles kan. Maksudnya Charles law masih kita apply dekat sini. Jadi that's why temperature tu juga you guys kena convert dia kepada Kelvin. Temperature kena tukar pada Kelvin. So bila you guys solve for this, right, kita akan dapat, inilah dia jawapan dia guys. 501.5 Kelvin. Okay, so itulah dia suhu di mana yang kita nak kira tu lah, ataupun T2 tadi. Okay, nampak so itulah dia yang katakan macam mana, bila ataupun bagaimana kita nak apply this combined gas law. Okay, alright. So let's move on. Kita teruskan guys. Kita pergi kepada the next question. Masih lagi soalan nombor 3 Okay, 3B kali ni, question 3B. Right, nampak tak? Kita ada ammonia. Ammonia is kept in a cylinder with a movable piston. Maksud movable piston means dia punya piston tu boleh going up, boleh going down. Kita boleh naikkan, kita boleh turunkan. Okay, dan berapa temperature dia? Temperature adalah 25 degrees Celsius. Pressure 2.5 atm. Okay, soalannya adalah calculate the pressure in the cylinder if the temperature is increased
to 45 degrees Celsius. And guys, and the piston is raised so that the volume occupied by the gas is doubled. I like this question guys. Siapa saya suka soalan ni? Soalan ni sebenarnya menguji, betul-betul menguji kefahaman you all. Kalau siapa yang betul-betul faham, insya-Allah dia boleh selesaikan problem ni. Sebab dia ada banyak parts yang agak tricky tau dalam soalan ini tau. Okay, tak apa. Kita cuba rungkaikan satu persatu lah apa yang di sebalik soalan ini. Okay guys, dia macam ni. Kita ada satu amonia yang dimasukkan dalam satu silinder. Kita lukislah kita lukis. Kadang-kadang lukisan pun boleh membantu sebenarnya. Okey, dia macam ni. Ada satu silinder, dekat silinder dia ada piston dekat atas dia. Okey. And then this silinder diisi dengan gas amonia. Okey. Dan diberitahu dekat sini asalnya temperature 25 degree Celsius. Kan? And then P1 dia adalah berapa? 2.5 atm. Okay. Lepas tu apa lagi? Dia beritahu dekat sini, calculate the pressure. Okay, maksudnya apa yang dibuat adalah the temperature is increased guys. Daripada T1, okay, daripada T1 25, dia dah increasekan pressure kepada 45 degree Celsius. Soalannya sekarang, P2 tu berapa nilai dia? Berapa nilai P2? Okey, so kalau kita lukis pula guys, untuk diagram dia kali ni, nampak tak dia beritahu pada dalam soalan? Dalam soalan dia beritahu, apabila pressure daripada, temperature kita panaskan container ni, daripada 25 kepada 45, apa jadi pada volume guys? Volume jadi double. Ni, volume jadi double. Okey, katakanlah contohnya okay, katakanlah asalnya volume gas ni V1 adalah X. X liter. Sebab kita tak tahu, kita tak diberi nilai dia guys. Jadi buat masa ni kita letak X dulu. Katalah X liter. Contohnya X liter. Okay, and then apa berlaku? Selepas dipanaskan, kan dalam soalan beritahu apa? V2 adalah apa guys? V2 adalah double of asal kan? Jadi kalau V1 is X, V2 berapa? V2 berapa? 2x. Ya, betul. Tepat sekali. V2 adalah 2x. Nampak? Tu saya kata soalan ni sebenarnya dia betul-betul menguji tau. Dia bukan setakat menguji konsep tentang combined gas law, sebenarnya dia juga menguji konsep matematik jugalah kat sini guys. Jadi nampak, itu adalah V1 adalah X, V2 adalah 2X. Sebab apa? Sebab V2 adalah double of V1. Ataupun kalau kita lukis, dia macam ni lah. Jadi piston tu akan naik, volume akan 2 kali ganda bertambah. Like this, dia akan naik ke atas. Ini apa berlaku? Selepas kita panaskan, kan? Dia punya piston tu akan naik. Dia punya volume akan di double. Jadi sekarang ni kita tengok, bilangan mol gas berubah tak? Bilangan mol gas tak berubah, maksudnya still mole of gas adalah constant. So guys, kita nampak tak apa berlaku dekat sini? Kita ada apa yang constant, mole saja yang constant. Jadi dalam kes ni still kita akan apply apa? Kita masih lagi akan apply combined gas law. Jadi sekarang ni by applying combined gas law. Apa tadi? P1 V1 over T1 equals to P2 V2 over T2. Okay, saya tahu. Ada some of you mungkin akan terfikir, sir ni X ni 2X macam mana ni sir? Kan ada berapa unknown kat sini? Ada 3 unknown sir. Tak apa, jangan risau dengan volume ni guys. Kenapa saya kata jangan risau? Ni saya nak tunjukkan kenapa tak perlu risau. Dia kira macam ni. Sekarang cuba kita gantikan dulu. You guys gantikan dulu Jadi sekarang kita tahu P1 berapa? 2.5 atm. Okay, V1 berapa? Kita letaklah X. Kan, V1 adalah X. Okay, so T1 berapa? T1 25 degree Celsius. Oh ya, lupa pula. Tukar pada Kelvin guys. So 25 tukar pada Kelvin berapa? Dia akan dapat
98.15 Kelvin. Nampak So ini adalah T1 dalam Kelvin. And then T2, cuba kira pula. Kalau T2 45 plus dengan 273.15 berapa? 318.15 kan? Ini kita akan dapat 318.15 Kelvin. Okay guys jadi masukkan dekat sini. Okay, kita ada 298.15 Kelvin. Okay. So equals to P2. So P2 berapa? So P2 inilah yang kita tak tahu, yang kita nak kira sebenarnya. And then V2 adalah 2x. Nampak tak guys? 2x kan? And then bahagikan dengan 318.15 Kelvin. Okay. Cuba juga tengok kat sini So apa yang berlaku sebenarnya guys? Dia macam ni tau. Okay, walaupun you nampak ada x kat situ kan? Nampak tak? This x ni dengan this x kan ini kita boleh cancel. Boleh cancel kan? Boleh cancel. So tak ada masalah x tu. X itu actually should not be a problem sebenarnya. Dia akan cancel juga akhirnya. Jadi sekarang ni boleh tak kita kira? Boleh. Boleh kira lah. Can someone please calculate this for me? 1.3338 ke sir? 1.338. Unit apa unit? Unit apa? Unit ATM. ATM. Guys, tolong hati-hati guys Saya ingatkan jugalah sekali lagi sebab topik ni 5.1 ni you guys akan deal dengan banyak unit tau. So pastikan yang pertama pengiraan tu jangan tersalah unit. Dan kalau it's better masa buat calculation masukkan unit dalam calculation. Sebab at least kalau you guys masukkan unit, kita tahu apa yang boleh cancel, apa yang tak boleh cancel kan. Okay, and then yang kedua guys, jawapan akhir, ingat jawapan akhir, kalau dia ada unit, mesti kena letak unit yang sepatutnya. Okay, so yang lain macam mana? Setuju ke dengan jawapan ni? Dapat tak guys jawapan ni? Dapat. Dapat Okay, jadi kalau macam ramai yang menyokong jawapan ini, so itulah jawapan dia. 1.338 ATM. So nampak tak guys? Walaupun sekali kita tengok soalan macam susahnya nak selesaikan soalan ni kan. Tapi sebenarnya that's why itu saya ajar pada you all kan. Apa-apa problem yang melibatkan gas ni sentiasa identify the 4 variables. Apa? PVNT tadi. Pressure, volume, mole dan juga temperature. So daripada situ kita akan boleh tahu siapa yang constant, siapa yang berubah kan. So daripada situlah juga kita boleh tentukan sama ada kita nak apply Boyle's law ke, kita nak apply Charles law ke, kita nak apply apa satu lagi tadi yang recently guys belajar ni, combined gas law. Okay guys right. In the next lesson nanti guys, kita akan bincangkan ada satu lagi. So kita ada satu lagi law yang dikenali sebagai Avogadro's law. Kita akan tengok juga berkaitan dengan satu lagi law yang dikenali sebagai ideal gas law. Nanti saya akan terangkan kenapa dia dikenali sebagai ideal gas dan wujud ke ideal gas ni. Kan wujud ke ideal gas ni kan? Bukan real gas ke yang wujud. So ideal gas ni apa pula kan? Tak apa, itu saya simpan untuk next session. Okay guys itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day guys. You guys are awesome as usual. Jumpa lagi. Bye. See ya. Bye. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Bye. Bye. Thank you sir. Sama.